Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini anak-anak semua kita akan masuk pada surah At-Takasur. Surah At-Takasur yang bermaksud bermegah-megah. Baik, anak boleh buka muka surat 111 ke surat 111 untuk kita sama-sama tadabbur dan dengan lebih mendalam dan kita fahamkan surah At-Takasur ini apa. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, Sadaqallahul Azim. Berikut merupakan ayat daripada surah At-Takasur yang mana surah ini memberi maksud tentang orang-orang yang suka bermegah-megah. Baik. Kita lihat pada ayat yang pertama berkaitan dengan surah At-Takasur. Ayat yang pertama surah At-Takasur nak memberitahu kepada kita bahawa bermegah-megah ini boleh melalaikan kamu walau dalam apa cara sekalipun. Jadi dalam permulaan surah ini, permulaan ayat ini nak memberikan satu peringatan kepada setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dengan apa? Dengan ancaman kepada semua manusia tentang bahayanya bermegah-megah ini. Sebab apa? Kalaulah sebagai contoh kata ulama, ada sebahagian manusia ketika mana hidup di dunia, mereka ini bermegah-megah dengan harta mereka. Apa-apa saja harta yang mereka ada, mereka bermegah-megah. Keretanya, motornya, rumahnya. Kemudian mereka bermegah-megah dengan anak-anak mereka. Anak aku pandai, anak aku bijak, anak aku kaya dan sebagainya. Kemudian mereka bermegah-megah dengan pangkat. Mereka bermegah dengan jawatan yang mereka ada. Kemudian ada juga daripada mereka yang bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan yang mereka ada. Begitu juga tidak lupa kepada orang yang bermegah-megah dengan rupa parasnya, sehingga mereka ini sanggup menghina orang lain. Sebab apa? Rupa paras mereka lebih baik daripada orang yang mereka hina itu. Baik. Kemudian setiap apa yang disebutkan tadi merupakan semuanya yang daripada hartanya, anak-anaknya, pangkat, jawatan, ilmu pengetahuan serta rupa paras itu tadi, semuanya itu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk apa bermegah-megah? Keistimewaan yang Allah beri itu, Allah beri pada setiap manusia. Semua itu Allah telah takdirkan ke atas setiap manusia. Baik, itu ayat yang pertama. Kemudian daripada harta yang kamu ada, yang kamu bangga-banggakan, daripada anak-anak yang kamu banggakan, daripada pangkat jawatan ilmu yang kamu bangga-banggakan itu. Terus kepada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Adakah harta-harta itu tadi sehingga masuk ke dalam kubur? Adakah harta-harta tersebut dibawa masuk ke dalam liang lahat? Sudah tentunya tidak. Tidak sama sekali harta-harta tersebut dibawa ke dalam kubur. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, bermegah-megah boleh menyebabkan kamu lalai. Bermegah-megah boleh menyebabkan kamu lalai pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehinggalah maut mendatangi kalian. Maksudnya maut ni hatta zurtumul maqabir tadilah, sehinggalah maut tadi tu datang kepada kamu. Harta yang ada tu tak akan kamu bawa sampai ke mati. Ada seorang si A, dia ada harta, dia bermegah-megah, kemudian dia mati. Apabila dia mati, harta-harta tu semua dia tinggalkan di atas muka bumi, dia tak buat masuk kubur pun. Kemudian ada seorang lagi makhluk Allah, manusia juga, dia ada harta, tetapi dia bersedekah. Setiap hari dia akan bersedekah. Walaupun sedikit, dia akan sedekah. Kemudian dia mati. Kemudian dia mati. Ada beza ataupun tak di akhir kematiannya itu nanti? Sudah pasti ada perbezaan. Sebab apa? Sebab yang si A tadi, dia ada harta tapi dia belanjakan semua atas dunia. Dia tak simpan pun harta tersebut untuk akhirat. Macam mana nak simpan untuk akhirat? Seperti mana yang dibuat oleh si B. Dia ada harta, kemudian dia sedekahkan, dan amal tersebut akan bawa ke akhirat. Amal si A tadi, dia ada harta, dia beli semua atas muka bumi, tak boleh bawa ke akhirat. Kat situ beza dia. Jadi kat situ yang si B akan lebih banyak bawa pahala di akhirat yang akan membantu dia dalam kubur, dalam liang lahat tadi. Baik, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah sebutkan kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan tahu. Itu ayat yang Allah berikan. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan tahu. Allah ulang lagi sekali, summa kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan tahu. Nak bagi tahunya, bila Allah ulang-ulangkan ayat ini, nak memberitahukan kepada kita bahawa benda ni penting. Kalaulah kamu buat juga apa yang Allah dah tegur, maka kamu akan menyesal sesesal-sesalnya nanti. Umpama kalau kat sekolah, muallim kata apa? Muallim sebut, jangan main dekat tangga, jangan lari-lari dekat tangga. Hari-hari sebut benda yang sama. Setiap kali perhimpunan sebut benda yang sama. Jangan lari-lari dekat tangga, jangan lari-lari dekat tangga, jangan lari-lari dekat tangga. Sebab apa? Kalaulah lari jatuh, boleh macam-macam boleh berlaku. Boleh meninggal dunia, boleh berluka, boleh jahit sana jahit sini sebabkan jatuh tangga. Sebab itulah diulang-ulangkan ayat tu. Begitu juga dengan ayat Allah ini. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Allah ulang dua kali nak bagi tahu pentingnya ayat ini. Baik, kemudian itu ayat ketiga dan keempat. Ayat yang kelima, janganlah begitu kalau. Ayat yang kelima apa dia? Ayat yang kelima ialah kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu kalau kamu tahu dengan yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kamu tahu kamu akan disoal. Kamu tahu kamu akan dihimpit dalam kubur. Kamu tahu kamu akan dipukul dengan malaikat mungkar dan nakir. Kamu tahu kamu akan diazab kalau kamu buat perkara yang Allah tak suka, tapi kamu buat juga. Kamu buat juga. Kamu tahu tapi kamu buat. Dia tahu tapi dia tak yakin dengan apa yang Allah telah janjikan azab kepada orang yang tak nak dengar kata tadi. Baik, ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Bila mana mereka tahu tadi tapi mereka buat juga, maka ayat yang ke-6 ini memberitahu ke mana tempat yang mereka akan pergi. Apa dia? Kelak kamu akan nampak satu neraka yang dinamakan sebagai neraka jahim. Neraka yang mana tempatnya adalah untuk orang-orang yang lalai di atas muka bumi ini. Ini ayat yang ke-6 bagi tahu. Kamu tahu tapi kamu tak tinggalkan perkara tersebut, maka inilah tempat kamu, neraka jahim. Baik. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-7. Summa latarawunnaha ainal yakin. Dan sesungguhnya kamu akan benar-benar percaya dan melihat dengan pemandangan yang benar. Kalau tadi Allah dah sebut ilmal yakin. Apa dia ilmal yakin? Kamu tahu tapi kamu kena yakinlah. Kalau kamu tak yakin, itu yang menyebabkan kamu tak buat apa yang Allah suruh. Baik. Kalau yang ini ainal yakin, kamu nampak dengan mata kepala kamu sendiri
Pemandangan yang sebenar-benar pemandangan bila mana kamu mati nanti. Kamu dah masuk dalam kubur, kamu nampak adanya ular, adanya kalajengking, adanya ulat, adanya macam-macam, adanya malaikat. Kamu nampak semua itu. Itu dia ainal yaqin. Baik, ayat yang ke-8. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kelak kamu akan dipersoalkan tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Bila mana kamu mati nanti, maka Allah akan persoalkan kepada kamu apa sahaja nikmat yang telah Allah berikan. Daripada nikmat tubuh badan, nikmat kehidupan yang kamu ada, nikmat rezeki yang kamu dapat, nikmat ibu ayah yang kamu dapat, nikmat ilmu yang Allah telah berikan. Semuanya akan Allah persoalkan di akhirat. Satu hari ada seorang ulama, namanya digelar sebagai Imam Hasan Al-Basri. Dia sangat-sangat dahaga. Ketika dia sangat dahaga ini, datang seorang sahabat dia, bawakan dia air. Air yang mana diambil daripada pergunungan. Biasalah air kalau daripada gunung ni memang sejuk, nikmatnya kalau kita minum. Kemudian ketika minum air yang diberikan oleh sahabatnya tadi itu, sahabat Imam Al-Basri tadi, Imam Al-Basri teringatkan ayat ini. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Allah akan persoalkan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Apa sahaja nikmat Allah akan persoalkan. Maka selepas sahaja Imam Hasan Al-Basri teringatkan ayat ini, maka ketika itulah selesai saja minum, selesai dia teringatkan ayat ini, pengsan Imam Hasan Al-Basri pada ketika itu. Nak menggambarkan bahawa kerasnya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah tujuan daripada surah ini? Surah ini diturunkan di Mekah. Surah Makiyah lah. Kemudian surah ini sebab diturunkan adalah daripada kisahnya dua kaum daripada kaum Ansar. Suku Ansar ni ada dua kaum dalam suku Ansar ini, iaitu Bani Haris dan Bani Harisah. Bani Haris dan Bani Harisah yang selalu membanggakan kaum masing-masing. Yang ini kata kaum dia terbaik, yang ini pun kata kaum yang terbaik. Yang ini kata dia ada artis daripada kaum dia, yang ini pun kata dia ada artis. Masing-masing tak nak mengalah. Yang ini dia kata aku ada seorang ulama, yang ini pun kata aku pun ada ulama daripada bani aku sendiri. Jadi keduanya tak nak mengalah. Maka di sinilah turunnya ayat ini. Ada satu kisah lagi ketika mana khalifah pada ketika itu ialah khalifah daripada Bani Umayyah, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika mana dia berjalan-jalan ditemani oleh seorang sahabatnya, iaitu Maimun bin Mahrab. Ketika mana dia berjalan-jalan, maka setelah penat berjalan, mereka singgah di satu tempat untuk berehat. Ketika mana mereka berehat, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar ini pun membacakan beberapa ayat Al-Quran sehinggalah sampai di surah At-Takasur. Apabila sampai sahaja di surah At-Takasur, kemudian dia terdiam. Khalifah Umar ni terdiam. Kemudian peliklah si sahabatnya tadi. Maka Maimun pun tanya, "Wahai Umar, wahai Khalifah, kenapa kamu tiba-tiba senyap?" Khalifah pun kata, kita hidup di atas muka bumi ini hanyalah persinggahan, hanyalah penziarahan sahaja di atas muka bumi ini. Dunia yang sebenar-benar adalah di akhirat sana. Baik, nak bagi tahu betapa mendalamnya maksud daripada surah ini, surah At-Takasur. Siapa-siapa yang mendalami surah ini, maka dia akan terjedak, dia akan tersentak melihat daripada maksud-maksud yang nak disampaikan daripada surah ini. Baik, itu merupakan sedikitlah selingan tafsir-tafsir, tadabbur-tadabbur yang kita boleh tadabburkan sedikit pada hari ini. Baik, kemudian ini isi penting dia. Apabila manusia bermegah-megah dengan dunia, ianya akan merosakkan di akhirat nanti. Bila manusia tu bermegah-megah atas muka dunia, maka dia akan rosakkan diri dia di akhirat. Dan yang kedua, jangan cintakan dunia hingga lupakan akhirat.
Kita nak hidup atas muka bumi boleh, tapi jangan sampai kita melebihkan dunia sampai kita lupakan akhirat kita. Dan yang ketiga, ainal yakin. Artinya melihat dengan mata kepala telinga sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Inilah bila dah mati nanti barulah kita nampak semua. Barulah kita yakin, rupa-rupanya azab itu benar. Mati itu benar. Kat situ kita boleh nampak nanti. Baik. Pengajaran yang kita boleh dapat, sentiasalah kita mentaati segala perintah Allah, suruhan Allah. Yang kedua, jauhkan diri daripada bermegah-megah dengan kemewahan dunia. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mengingati Allah dan mentaati segala ajarannya dan Rasulnya. Baik, inilah yang akan kita dapat. Kalau kita ikut semua pengajaran ini, insya-Allah kita tidak akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.